Pada usia 40 tahun, Mustaqim Bahadon bukan sekadar seorang pelakon. Dia adalah simbol kemewahan, gaya hidup elit, dan kebangkitan seorang bintang yang tidak pernah goyah di mata masyarakat. Sejak mula menjejakkan kaki ke dunia hiburan hampir 2 dekad lalu, Mustaqim telah membuktikan dirinya bukan sekadar wajah tampan di kaca TV. Dia adalah jenama. Namun, apa yang benar-benar menarik perhatian ramai bukan sahaja lakonannya yang mantap atau senyumannya yang memikat, tetapi cara dia menjalani kehidupan, penuh glamour, penuh kejutan, dan akhirnya penuh misteri. Semuanya bermula apabila Mustaqim muncul di sebuah acara anugerah berprestij dengan helikopter pribadi, mendarat di tengah padang golf hotel 5 bintang di Putrajaya. Itu bukan sekadar satu gaya masuk, itu adalah kenyataan. Mustaqim tidak lagi hanya berada di dunia seni, dia telah menakluki dunia kemewahan. Pakaian jenama Hermes yang digayakan khas oleh pereka fashion dari Paris, jam tangan Richard Mille bernilai hampir RM1.000.000 di pergelangan tangan, dan seutas rantai berlian yang mencuri perhatian seluruh hadirin. Dalam dunia selebriti Malaysia yang penuh glamour, Mustaqim muncul sebagai raja. Namun, kejayaan dan kemewahan Mustaqim bukan sekadar hasil dari bayaran drama ataupun filem. Rahsia sebenar di sebalik kekayaannya mula menjadi bualan ramai apabila dia mula membeli beberapa lot kedai mewah di Bukit Bintang dan KLCC secara tunai. Paparazzi mula mengejar setiap geraknya. Mustaqim memiliki kereta-kereta yang jarang sekali kelihatan di jalanan Kuala Lumpur, Bugatti Chiron, Lamborghini Aventador, edisi khas, dan sebuah Rolls-Royce Cullinan dengan nombor plat MB HIN yang dikabarkan bernilai lebih RM1.000.000. Di media sosial, kehidupan Mustaqim kelihatan seperti kisah dongeng moden. Setiap minggu dia berada di tempat yang berbeza, kadang-kadang menikmati sarapan di Santorini, tengah hari membeli belah di Milan, dan malamnya bergambar di penthouse Dubai bersama rakan-rakan elit antarabangsa. Akaun Instagramnya dihujani dengan gambar-gambar penuh warna dan estetika, laut biru, wain mahal, resort terapung di Maldives, dan kelab malam pribadi di Monte Carlo. Namun, meskipun dia mempamerkan segala kemewahan ini, Mustaqim kekal eksklusif. Jarang sekali dia memberi temu bual atau menjawab soalan pribadi. Puncak kegemilangannya tercapai ketika Mustaqim mengadakan majlis ulang tahun ke-40 yang dianggap antara acara selebriti paling mahal dalam sejarah hiburan Malaysia. Diadakan di atas kapal persiaran mewah sepanjang 300 meter yang disewa khas dari Monaco. Acara tersebut dihadiri oleh tetamu-tetamu VIP dari dalam dan luar negara. Antara yang hadir termasuk tokoh perniagaan ternama, selebriti antarabangsa, dan bahkan seorang kerabat diraja dari Timur Tengah. Malam itu, dengan bunga api yang menyala di atas langit Laut Andaman, Mustaqim berdiri di atas pentas, mengangkat segelas champagne dan berkata, "Saya tidak kejar dunia, dunia yang kejar saya." Namun selepas malam itu, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Seperti satu babak dalam drama penuh plot twist, Mustaqim tiba-tiba lenyap. Tiada lagi kemunculan di acara hiburan, tiada lagi muat naik di Instagram, dan lebih pelik, semua akaun media sosialnya ditutup dalam satu malam. Wartawan hiburan mula berspekulasi. Ada yang mengatakan dia telah berpindah ke Switzerland dan hidup dalam senyap. Ada pula yang menyebarkan khabar angin bahawa dia telah diserang tekanan emosi selepas kehilangan seseorang yang rapat dengannya. Namun, tiada siapa yang dapat mengesahkan apa-apa. Rakan-rakan artis pun tidak tahu, atau mungkin mereka memilih untuk tidak berkata apa-apa. Salah satu perkara yang paling mengejutkan peminat ialah apabila satu demi satu projek lakonan yang sepatutnya dibintangi Mustaqim terpaksa ditunda, kemudian digugurkan. Produksi besar dengan bajet jutaan ringgit terhenti. Pengarah dan penerbit bingung. Mereka cuba menghubunginya melalui pengurus
namun semua mesej dan panggilan tidak dibalas. Malah, rumah agam mewahnya di Damansara Heights yang sebelum ini selalu dijaga rapi dan penuh aktiviti kini kosong. Pagar tertutup rapat dan tidak berpenghuni. Satu-satunya petunjuk yang tinggal hanyalah sebuah gambar kabur yang dimuat naik oleh seorang pelancong di Itali. Gambar seseorang yang mirip Mustaqim sedang duduk di kafe kecil di Florence, berjambang penuh, berkaca mata hitam, kelihatan jauh berbeza dari imej bintang glamour yang dikenali ramai. Namun, gambar itu terlalu samar untuk disahkan. Apa yang sebenarnya berlaku pada Mustaqim Bahadon? Adakah ini hanya sebahagian daripada perancangannya untuk melepaskan diri daripada dunia yang penuh tekanan? Atau adakah dia kini sedang merancang comeback yang lebih dahsyat dari segalanya yang pernah kita saksikan sebelum ini? Soalan-soalan itu terus berputar di minda peminat dan pengikutnya. Apa yang pasti, nama Mustaqim Bahadon tetap hidup. Dalam ingatan, dalam bisik-bisik dunia hiburan, dan dalam bayang-bayang kemewahan yang sukar dilupakan. Sebuah kisah tentang seorang lelaki yang pernah hidup seperti raja, kemudian hilang seperti bayang. Langkah demi langkah, Mustaqim Bahadon dibina kembali. Bukan sekadar sebagai seorang selebriti yang hilang, tetapi sebagai jiwa yang kini hanya wujud dalam ingatan kolektif masyarakat. Mereka yang pernah bersamanya mula bercerita semula, seperti serpihan kaca yang perlahan-lahan membentuk satu gambaran yang lebih jujur dan mendalam. Dan disinilah, melalui detik-detik kecil dan isyarat yang halus, Mustaqim tidak lagi hanya seorang bintang, tetapi menjadi seseorang yang hidup dalam benak kita, seperti kita mengenalnya sendiri. Di belakang pentas sebuah acara fashion 5 tahun lalu, penata gaya pribadinya, Firdaus, masih ingat dengan jelas bagaimana Mustaqim tidak pernah marah jika baju tidak muat atau rekaan tidak menepati cita rasanya. Dia hanya diam, ambil masa 5 menit menghadap cermin, kemudian senyum dan berkata, "Kita olah semula, aku percaya kau." Bukan ramai selebriti yang mampu memberi ruang sebegitu dalam dunia yang semuanya serba cepat. Dari situ, Firdaus percaya bahawa Mustaqim bukan hanya tahu menampilkan gaya, tetapi juga tahu menghargai orang yang membina gayanya. Di sebuah kafe kecil di Bangsar, seorang barista bernama Lina pernah menyeduh kopi untuk Mustaqim setiap pagi Isnin selama hampir setahun. Dia tak pernah pesan minuman yang sama 2 kali, katanya. Kadang karamel macchiato, kadang flat white, kadang americano kosong. Tapi dia akan selalu letak RM100 dalam tip jar dan hanya senyum, tak bercakap banyak. Di dinding belakang kaunter masih tergantung nota kecil yang Mustaqim pernah tulis pada secawan kopi. "Terima kasih kerana masih senyum, walaupun dunia kadang pahit." Itu bukan tulisan selebriti. Itu tulisan seorang lelaki yang sedar akan dunia sekelilingnya. Seorang jiran lama di Damansara Heights berkongsi kenangan pelik, tetapi menyentuh hati. Setiap malam Jumaat, Mustaqim akan meninggalkan sekotak makanan di hadapan rumah seorang ibu tunggal yang tinggal 2 lot darinya. Tiada nama, tiada pesanan, tetapi setiap kali ada musim hujan, ada nota kecil dalam plastik. Kalau hari ini tidak baik, semoga esok lebih tenang. Dan mungkin yang paling menyentuh ialah kisah dari seorang pelakon pembantu muda bernama Afiq. "Saya pertama kali berlakon dalam satu telefilm, dialog saya cuma 2 baris. Saya gugup. Tapi Mustaqim datang duduk sebelah saya dan kata, 'Buat perlahan. Kamera suka orang jujur, bukan orang kuat.' Saya tak faham maksud dia masa tu. Tapi sekarang saya tahu, Mustaqim tak pernah lakonkan hidupnya. Dia hidup betul-betul. Kereta-kereta mewahnya kini hanya tinggal dalam koleksi gambar Google. Rumah agamnya mulai ditumbuhi rumput liar di halaman. Tetapi dalam ingatan mereka yang pernah disentuh oleh kehadirannya, Mustaqim kekal hidup. Melalui wangian parfumnya yang kuat, tetapi tenang. Nada suara yang rendah tapi tegas.
dan pandangan mata yang seolah-olah menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari yang dapat dilihat. Ada yang kata dia bersembunyi dari dunia kerana kecewa. Ada yang percaya dia sedang menulis buku di suatu tempat terpencil. Namun semakin lama, semakin jelas. Kehilangannya bukan kehilangan biasa. Ia adalah sejenis perpisahan senyap yang disengajakan. Seperti bab terakhir yang dibiarkan kosong agar pembaca sendiri boleh menulis pengakhirannya. Kerana itulah, bila Anda menyusuri jalan Telawi pada pagi Ahad yang tenang atau duduk di bangku kayu usang bersebelahan kafe kecil di kota Damansara, atau mendengar suara penyiar menyebut namanya dalam rancangan hiburan malam Sabtu, Anda mungkin akan rasa sesuatu. Rasa seperti dia masih di sini, memandang dari jauh, mengamati dunia dari balik bayang, menunggu saat yang tepat, atau mungkin tidak pernah berniat untuk kembali. Dan dalam setiap bisikan itu, Mustaqim Bahadon bukan lagi milik kaca TV. Dia adalah milik kenangan, milik perasaan yang tidak terucap, milik kita semua yang pernah tersentuh oleh sebuah cerita tentang seorang lelaki yang hidup mewah, lalu menghilang tanpa jejak. Namun, semakin ramai cuba mendedahkan rahsia di sebalik kehilangannya, Mustaqim Bahadon tetap kekal sebagai satu teka-teki yang tidak pernah benar-benar dijawab. Tiada kenyataan rasmi, tiada temu bual khas, tiada satu pun penjelasan yang muncul. Seolah-olah dia sendiri telah mengatur segalanya jelenyap dari dunia ini dengan cara paling senyap, paling berseni. Dan dari situlah, setiap petunjuk baru, setiap desas-desus, hanya menambah rasa ingin tahu. Ada satu cerita yang muncul dari seorang pengurus hotel mewah di Kyoto, Jepun. Katanya, seorang tetamu Malaysia mendaftar dengan nama samaran, mengenakan kimono penuh, dan hanya keluar waktu malam. Lelaki itu membayar dalam tunai, tidak berbual dengan sesiapa, dan menghabiskan waktu membaca di Taman Batu Zen. Tiada siapa boleh mengesahkan identiti sebenar lelaki itu, tapi seorang staf mengatakan, mata itu seperti pernah saya lihat dalam satu filem Melayu. Kisah lain pula datang dari Florence, Itali, tempat di mana gambar kabur itu pernah mencetuskan spekulasi hangat. Seorang pelukis jalanan di Piazza della Signoria mengaku pernah melukis potret seorang lelaki Malaysia yang tampan, senyap, dan berpakaian kemas. Dia kata dia bukan siapa-siapa, cuma seseorang yang pernah hidup terlalu laju, dan sekarang hanya mahu diam. Pelukis itu masih menyimpan sketsa asal, namun tidak menjualnya, seolah-olah tahu nilainya bukan pada wang, tetapi pada rahsia yang terkandung dalam sepasang mata yang memandang masa lalu. Di Malaysia pula, Mustaqim Bahadon seakan menjadi legenda urban. Ada yang bersumpah mereka pernah melihat kelibatnya di Masjid Negara pada satu pagi Jumaat. Ada yang berkata dia kini tinggal di Pulau Pangkor, di sebuah vila kecil menghadap laut, jauh dari dunia. Seorang nelayan malah bersumpah telah melihat seorang lelaki berbaju putih bersandar di batu tepi pantai setiap senja, memegang buku nota dan menulis sesuatu sambil memandang langit. Tapi bila dihampiri, lelaki itu menghilang. Kehidupan mewah yang dulu menjadi perbualan hangat, kereta, jam tangan, villa, pesawat pribadi, semuanya kini hanya tinggal sebagai bayang. Tiada satu pun dijual, tiada satu pun diwariskan, seolah-olah Mustaqim tidak meninggalkan apa-apa jejak fizikal. Bahkan agennya, yang pernah mengatur lebih 30 kontrak lakonan dalam setahun, kini bekerja secara senyap dan enggan menjawab sebarang pertanyaan media. Bila ditanya tentang Mustaqim, hanya ada satu ayat yang dia ulang. Bila seorang bintang sudah cukup terang, dia tahu bila masanya untuk padam sebelum terbakar. Di satu sisi, ada yang berteori bahawa ini semua adalah strategi besar, satu bentuk performance art hidup.
di mana Mustaqim sendiri sedang mengarah satu karya terakhir yang tiada skrip, tiada kamera, hanya kehidupan sebenar sebagai pentas. Setiap senyap, setiap kehilangannya adalah sebahagian dari naratif yang dia sendiri kawal. Namun, ada juga yang percaya lebih dalam bahawa Mustaqim menyembunyikan sebuah kesedihan yang tidak pernah dibahagikan kepada sesiapa. Bahawa senyumannya dulu bukan kerana bahagia, tetapi kerana itu yang dunia mahu lihat. Bahawa di sebalik pakaian mewah dan bilik hotel bertaraf 7 bintang, dia hanyalah seorang lelaki yang sedang mencari sesuatu. Tapi apa yang dia cari? Ketenangan, diri sendiri, atau jalan pulang? Tidak ada yang tahu. Dan mungkin tidak perlu tahu. Kerana misteri Mustaqim Bahadon bukan untuk diselesaikan, ia untuk dirasai. Untuk dibiarkan bergema di sudut sunyi hati kita. Seperti melodi yang tidak selesai, seperti surat yang tidak dihantar, dan seperti seseorang yang kita pernah kenal, tetapi tidak pernah benar-benar faham. Dan mungkin, hanya mungkin, esok akan ada satu lagi petunjuk, atau tidak. Malam itu, di sebuah sudut tenang di Georgetown, Pulau Pinang, di celah lorong-lorong lama berhampiran Armenian Street, seorang pelancong tempatan mendakwa telah terserempak dengan seorang lelaki tinggi, bertopi lebar, menyendiri di sebuah kedai buku antik yang hanya dibuka beberapa jam setiap hari. Lelaki itu membelek-belek buku puisi Inggris klasik dan membayar dengan wang tunai tanpa berkata sepatah pun. Tapi apa yang aneh, menurut pemilik kedai, lelaki itu meminta satu buku disimpan di belakang rak tanpa nama, hanya dengan sepucuk nota kecil yang berbunyi, "Jangan cari aku, kerana aku juga belum jumpa diri aku sepenuhnya." Pemilik kedai tidak tahu siapa dia. Tetapi selepas kisah itu tersebar, ramai yang mula mengaitkan, adakah ini Mustaqim Bahadon atau hanya satu ilusi yang dicipta oleh bayangan rindu masyarakat terhadap sosok yang pernah mereka kagumi? Di kaca TV, filem-filem lakonan Mustaqim masih disiarkan. Wajahnya, dialognya, senyum misterinya, semuanya seperti tidak pernah pergi. Seolah-olah waktu terhenti pada detik, dia menghilang. Setiap babak yang ditonton semula kini membawa makna lain. Setiap kata-kata yang pernah dianggap dialog semata, kini berbunyi seperti pesan yang tertinggal, seperti petunjuk yang tidak disedari. Di media sosial, akaun peminatnya tetap aktif. Mereka memuat naik gambar-gambar lama, membuat teori konspirasi, dan mengumpul serpihan maklumat dari pelusuk dunia. Sesekali, muncul satu akaun baharu tanpa nama, hanya memuat naik gambar langit petang, lorong sempit, atau buku-buku tua, gambar-gambar tanpa caption, tetapi cukup untuk menghidupkan kembali desas-desus. Tiada siapa tahu siapa di belakang akaun itu, tiada siapa pasti apa yang mahu disampaikan, tetapi setiap kali gambar itu muncul, hati ramai orang seolah-olah berdetak sedikit lebih laju. Waktu berlalu. Dunia hiburan terus bergerak. Nama-nama baharu muncul, digilai, dibicarakan. Tetapi bayang Mustaqim tetap wujud, bukan sebagai selebriti, tetapi sebagai sesuatu yang lebih dalam. Lambang ketidakpastian, kebebasan, dan mungkin pelarian. Dan pada satu malam senyap, seorang wartawan lama yang pernah menulis profil eksklusif tentang Mustaqim membuka kotak fail usang di sudut pejabatnya. Di dalamnya, antara nota dan pita rakaman lama, terdapat satu surat tangan tidak pernah diterbitkan. Surat itu pendek. Kalau suatu hari aku hilang, biarlah aku dikenang, bukan kerana siapa aku di atas pentas, tetapi siapa aku ketika tirai telah lama jatuh. Wartawan itu menatap lama surat itu, tidak menulis apa-apa, tidak menerbitkannya. Dia hanya menyimpannya semula dalam kotak, menutupnya perlahan. Di luar jendela, langit malam tidak berbintang. Dan jauh entah di mana, seseorang sedang berjalan sendirian. Mungkin di lorong asing yang tiada siapa tahu namanya,
Atau duduk di bangku kayu menghadap laut di giwa gelap dan tenang? Kita tidak tahu, dan mungkin memang tidak perlu tahu.